kembangan politik terkini. Kedua, mengenai ekonomi negara. Ketiga, mengenai syarikat Wilmar dan industri kelapa sawit. Datuk Speaker, 10 bulan telah berlalu sejak saya menjadi Ahli Parlimen Kelana Jaya. Dalam masa itu, saya telah mengalami satu transformasi diri dari seorang peguam, seorang teknokrat dan juga seorang pemerhati politik kepada seorang ahli politik penuh masa. Dengan izin, for better or worse, I have become a full-time politician. Tuan Speaker, tahun lalu saya terpilih menyertai caucus TPPA. Melalui caucus ini, saya telah diberi peluang untuk menggunakan pengetahuan saya dalam bidang korporat dan juga undang-undang untuk menjaga kepentingan negara dalam isu perdagangan bebas antarabangsa. Penyertaan saya dalam caucus ini telah juga sedikit sebanyak mengubah pandangan saya terhadap rakan-rakan caucus lain khasnya dari Barisan Nasional. Saya dapati YB Jasin sebagai seorang dengan izin old school gentleman dan YB Kota Tinggi telah menunjukkan perfahaman politik antarabangsa yang mendalam. Saya juga terharu apabila YB Putatan pula merupai seorang Sabahan yang bertekad. Dengan izin, Putatan is earnestly concerned about the impact of TPPA on the Sabah poor. Dari lawan politik, kami menjadi rakan sekerja TPPA. Walaupun pandangan kami berlainan tentang banyak-banyak isu, tentang chapter-chapter TPPA, semua saya rasa bekerja memastikan kepentingan negara terjaga. Dan caucus TPPA ini sudah memberi sedikit harapan kepada saya secara peribadi, kerana melalui caucus ini terbukti negara kita boleh mencari the middle path dengan izin. Tuan Speaker, isu itu ialah senario tahun lalu. Kini nampaknya gelombang politik kezaliman melanda negara lagi. Apa-apa semangat politik kerjasama terjana di caucus TPPA tahun lalu, sekarang mungkin terjejas dan tergendala. Kami dari Pakatan Rakyat sedar sekarang, konsep National Reconciliation ini adalah hanya retorik tanpa apa-apa keikhlasan. Selagi yang berkuasa dipengaruhi oleh orang politik lama di luar Dewan ini tidak akan dapat cari middle ground. Selagi puak ekstremis diberi ruang menentukan arah politik dan selagi YB Pekan tidak mengambil tindakan keras terhadap ekstremis, Dewan Yang Mulia ini tidak akan ke mana. Dengan izin, Datuk Speaker, if Pekan remains indecisive on stern actions against extremists, this House will remain divided. Selepas YB Pematang Pauh dan YB Bukit Gelugur dijatuhkan hukum, siapa lagi sasaran baru? Adakah Pandan, Seremban, Lembah Pantai? Teresa Kok. Memandangkan keadaan politik sudah berubah, saya bersama-sama Lembah Pantai, YB Lembah Pantai, YB Kelang, YB Sungai Siput dan juga YB Kota Baru akan mengkaji semula peranan dan pelibatan kami di caucus TPPA. Datuk Speaker, tahun ini ekonomi negara secara umum dijangka diramalkan akan terus merosot. Kegiatan ekonomi negara kita tidak mempunyai dengan izin keyakinan investors confidence. Situasi ini berpunca dari dasar fiskal baru iaitu bajet 2014 Kerajaan Barisan Nasional yang saya nak kata separuh masak. Separuh masak sebab subsidi rakyat dipotong secara mendadak, tetapi perbelanjaan boros dan mega projek seperti TRX yang dibangkitkan oleh YBPJ Utara semalam dan kegiatan kroni kapitalisme berterusan. Kemerosotan investor confidence juga berpunca dari keadaan politik ekstremis yang bersifat agama dan berkawan. Gelombang jenayah yang tidak terkawal dan keselamatan rakyat terjejas juga menambah kemerosotan keyakinan ini. Di kawasan Parlimen saya, Kelana Jaya, penduduk hidup sentiasa dalam ketakutan jenayah. Sekiranya penduduk takut, pelabur juga sama takut. Dengan kes YB Pematang Pauh dan YB Bukit Gelugur, keyakinan terhadap kehakiman terus terhakis
Dan ini menambahkan kebimbangan pelabur asing dan domestik bahawa di Malaysia keadilan itu memang susah didapati. Yang terkini ialah isu pengambilan aset syarikat-syarikat air di Selangor melalui wasiat. Ini menimbulkan kebimbangan pelabur yang ketara sekali. Ia menimbulkan satu pertanyaan pelaburan asas, iaitu adakah Kerajaan Barisan Nasional tidak menghormati dengan izin the sanctity of contract? Pakar-pakar ekonomi dari CIMB dan juga Maybank, dua-dua ni bank kepunyaan negara, ya, kepunyaan kerajaan, pada semalam telah membuat satu analisa yang paling negatif terhadap tindakan kerajaan. Saya ingin memberi sedikit nasihat kepada kerajaan bahawa sekiranya kerajaan merampas harta tanpa pampasan yang adil, ia akan menghantar satu mesej yang tersangat buruk pada pelabur asing dan juga domestik. Sedakah YB Pekan sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan bahawa langkah nationalisation mempunyai implikasi yang ketara kepada ekonomi negara? Datuk Speaker, keburukan investor confidence ini semua berpunca dari satu isu, iaitu persepsi buruk pimpinan YB Pekan. Persepsi siapakah ini? Persepsi ini tidak lain daripada Tun Daim Zainuddin sendiri mengkritik YB Pekan pada 25 hari bulan Februari 2014 dalam satu interview dengan Kini Biz, di mana Tun Daim beritahu bahawa Pekan adalah, dalam bahasa Inggeris ya, neither firm nor decisive enough, lembik dan tak boleh membuat keputusan. Tun Daim juga meminta YB Pekan meletak jawatan sebagai Menteri Kewangan dan asingkan kerja Perdana Menteri dengan kerja Menteri Kewangan. Tun Daim juga kata ini adalah pendapat feedback daripada orang ramai, termasuk komuniti peniaga. Tuan Speaker, data Bank Negara sendiri menunjukkan bahawa pada bulan Julai 2013, 45% bond kerajaan nasional, kerajaan Malaysia dan juga 24% equity di Bursa Malaysia dipegang oleh institusi asing. Mulai bulan September 2013 ke Disember 2013, ini data terkini ya, Datuk Speaker, institusi asing asyik menjual bond dan saham Malaysia. Penjualan pada tempoh 4 bulan tersebut adalah mencecah RM11 bilion. Apa yang sangat merunsingkan adalah institusi kewangan kami seperti EPF, Khazanah terpaksa membeli untuk menyokong harga bond dan saham yang dijual oleh institusi asing. Apa yang kita lihat sekarang ialah satu pengaliran keluar pelaburan asing yang terus meluas dan akan terus meluas pada tahun ini disebabkan oleh program tapering of quantitative easing di Amerika. Keadaan ini sangat mencemaskan kerana GLIC dan juga institusi kewangan negara kami kemungkinan besar tidak akan mampu menyokong harga saham dan bond apabila terdapat penjualan yang terlalu besar daripada institusi asing. Isu serius ini memerlukan perhatian segera Menteri Kewangan. Dengan pengaliran keluar pelaburan asing, mata wang kami terus menurun. Yang lebih merunsingkan adalah penyusutan nilai mata wang ini tidak bermanfaat kerana penambahan ekspor negara tidak berlaku. Ini terbukti daripada data Kementerian Kewangan Negeri, di mana ia meramalkan pada tahun 2013 dan juga 2014, current account surplus dijangka akan turun ke kadar 5% GDP saja. Sebagai bandingan, pada tahun 2009, kadar current account surplus kita 45% GDP. Maknanya penurunan yang terlalu drastik. Selain itu, bagi semua rakyat pengguna, inflasi membuat harga barang kita terus naik. Inflasi menaik dari bulan ke bulan pada kadar yang sangat membimbangkan. Ia naik 3.3% dalam satu bulan, iaitu bulan Disember 2013. Satu tindakan monetary policy perlu dilakukan dengan segera untuk mengawal inflasi. Bagi rakyat yang rajin menyimpan wang,
Ya, kebiasaannya kalau orang tu simpan wang tak boros, dia tu okey dari segi ekonomi. Tapi bagi rakyat yang rajin simpan wang pun, mereka mengalami masalah besar. Sebab kadar inflasi sekarang telah menjadi tidak terkawal dan mereka mengalami negative interest rate. Iaitu satu situasi di mana kadar inflasi melebihi kadar faedah bank. Datuk Speaker, isu yang terakhir ialah tentang kelapa sawit dan juga tentang syarikat antarabangsa Wilmar International Limited. Datuk Speaker, Wilmar International Limited adalah syarikat gegasi yang berheadquarter di Singapura dan mempunyai market capitalization sebanyak 60 bilion ringgit. Ia merupai syarikat gegasi kelapa sawit yang telah mengeluarkan satu polisi pada Disember 2013, iaitu dasarnya dalam bahasa Inggeris, no deforestation, no peat, no exploitation. Ia merupai satu inisiatif kononnya untuk melindungi alam sekitar. Sebagai background, pada tahun 2012, Wilmar pernah dinamakan dengan izin World's Least Environmentally Friendly Company oleh majalah Newsweek, dan ekoran pengumuman tersebut pada tahun 2013, the Government Pension Fund of Norway, institusi kewangan terbesar di Eropah, telah menjual semua saham-saham Wilmar yang dipegang oleh mereka. Oleh demikian, saya percaya bahawa Wilmar sudah berubah dan sekarang lebih mementingkan alam sekitar. Tetapi saya lebih percaya Wilmar masih memberi keutamaan kepada keuntungannya. Jadi dasar yang dasar baru polisi ini mempunyai satu impak yang ketara kepada Malaysia. Polisi ini bukan hanya melibatkan syarikat-syarikat kelapa sawit dan juga tetapi juga bakal menjejaskan pendapatan 150,000 keluarga Malaysia, khasnya keluarga peneroka dan juga pemilik tanah ladang kelapa sawit kecil-kecilan. Pada masa kini, semua pengusaha kelapa sawit di Sarawak khasnya menghadapi ancaman bahawa dasar Wilmar akan mengurangkan pembelian minyak sawit keluaran daripada Sarawak. Sabah is on standby. Oleh itu, saya meminta penjelasan polisi terperinci daripada menteri yang berasal dari Sarawak, bagaimanakah kerajaan Malaysia akan mengatasi isu ini. Saya tidak menerima pendapat menteri bahawa ini adalah perkara business to business arrangement. Syarikat Wilmar menguasai 50% supply chain kelapa sawit dunia. Implikasi makroekonomik adalah isu ini adalah satu perkara mengenai monopoli dan antitrust, dan oleh itu memerlukan perhatian yang amat serius. Ini adalah satu-satunya contoh di mana satu syarikat gegasi melalui satu polisi boleh menjejaskan ekonomi negara kita. Dengan kesudahan itu, saya menyeru ahli-ahli Dewan yang mulia ini untuk selalu berwaspada. Ya, Berhormat. Ya, boleh. Jasin. Terima kasih Berhormat, sahabat saya lah yang telah memberikan satu perkara yang cukup baik sekali lah, yang mempunyai implikasi yang cukup mendalam sekali, terutamanya kepada pembangunan ekonomi negara kita. Kerana kelapa sawit ni sebenarnya adalah komoditi yang terbesar sekali daripada keluaran daripada negara kita yang kita ekspor. Keduanya, apabila yang Berhormat sebut tadi, yang pertamanya tentang investors confidence, saya fikir saya nak betulkan yang Berhormat sedikit lah. Kerana pada tahun lepas kita telah mencatat satu pelaburan FDI yang tertinggi sekali sebanyak 38.8 bilion. Jadi maknanya keyakinan pelabur masih begitu kental terhadap kestabilan ekonomi dan juga politik dalam negara kita. Ketiganya, yang Berhormat disebut tadi tentang pencapaian atau ekonomi kita. Ekonomi kita juga sebenarnya walaupun dalam keadaan ekonomi yang perlahan global sekarang, tetapi kita masih berkeupayaan mencatat 4.7% pada tahun lepas. Dan inflasi kita yang masih terkawal. Saya faham apabila kita tentang kenaikan kos sara hidup pada ketika ini. Walaupun pada bulan 12 yang lalu, di Disember tahun lepas, kita mencatat angka yang tertinggi, 3.2%.
Tetapi ini satu langkah yang patut kita harapkan kerajaan mestilah ambil supaya memastikan supaya angka inflasi ini tidak akan terus meningkat. Dan ketiganya yang Berhormat ada sebut tadi tentang tentang keadaan ekonomi kita yang tidak dapat diuruskan dengan baik. Tetapi saya berharap perkara ini tidak timbul, kerana saya baru terima satu mesej ni daripada CIMB. CIMB Preferred Delhi. Dia kata apa? Malaysia economy see 5% economic growth for the year 2014. Jadi maknanya ini bukan sahaja keyakinan yang dibuat oleh para analisis, para ekonomi, bahkan kita rasa dengan keyakinan dan sokongan yang diberikan oleh rakyat, kita yakin pencapaian kita akan boleh dibuat. Terima kasih. Terima kasih YB Jassin. Sebagai reply saya, balasan saya pada pendapat YB Jassin, saya cuma nak katakan persepsi yang ditimbulkan oleh Tun Daim itu bukan orang sebarang-barangnya. Dia tu pernah menjadi Menteri Kewangan yang sangat lama sekali, dan dia juga banyak ada perniagaan dia. Dan dia menimbulkan persepsi bahawa ekonomi Malaysia tidak baik. Dan ini bukan juga persepsi dia seorang. Saya nak nasihat pada YB Jassin untuk membaca The State of the Nation report daripada The Edge. The Edge adalah surat khabar perniagaan, business, newspaper yang paling penting di Malaysia, yang paling tahu tentang isu-isu ekonomi, dan mereka menimbulkan satu situasi di mana seperti perkara-perkara yang saya telah timbulkan, satu situasi ekonomi yang tidak baik. Inflasi is going out of control. Persepsi investor confidence teruk. Apa data-data yang diberi oleh YB Jassin, benar 2013 memang terdapat banyak FDI, tapi pada data yang sama daripada Menteri Kewangan, FDI ini mula keluar dengan mendadak. Dan satu perkaranya quantitative easing, tapering off, tetapi terdapat juga investor confidence issue. Kes Datuk Seri Anwar dan juga Bukit Gelugor menimbulkan perkara ini lagi. Jadi yang terperinci, yang terbaru ialah investor confidence memang menurun. Saya memang berharap kerajaan mengambil tindakan yang benar dan yang patut untuk menolong ekonomi kita, sebab semua silakan. Terima kasih Kelana Jaya. Dah beberapa kali dah Yang Berhormat Kelana Jaya menyebut tentang kejatuhan ekonomi ni, ekonomi negara ni akan ada impak kalau berlakunya keputusan mahkamah yang tidak menyebelahi Permatang Pauh dan juga Bukit Gelugor. Cuma saya nak tanyalah, kalau sebelum ini ada beberapa keputusan mahkamah yang kita lihat menyebelahi pula Permatang Pauh, adakah Kelana Jaya melihat keadaan ekonomi kita akan nampak rancak, nampak hebat, nampak bagus? Sedangkan kalau kita lihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Kelana Jaya tadi, semua yang berlaku terutamanya apabila melibatkan keputusan mahkamah, ia akan memberikan kesan yang tidak baik kepada ekonomi negara. Saya minta penjelasan daripada Kelana Jaya. Terima kasih YB Sekijang. Isu tentang kehakiman, YB Permatang Pauh dan juga Bukit Gelugor bukan isu sama ada terdapat satu sama ada kehakiman hakim-hakim itu telah